Hai kawan-kawan, apa khabar? Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini kita bersama Didi. Hari ini Didi nak terangkan ataupun kita akan terus belajar tentang pendidikan jasmani dan kesihatan bagi tahun 4, 5 dan 6. Jadi video kita kali ini dibawakan oleh Cikgu Zana dari channel DIY by Zana Haziq. Baiklah kawan-kawan, kita teruskan lagi. Untuk pengetahuan kawan-kawan, siri ini adalah siri ke-6 tentang jenis-jenis ikatan. Siri ke-6 ini kita akan berbicara tentang apa ya kawan-kawan? Jom kita lihat tentang apa ya? Tentang ikatan. Baiklah kawan-kawan, sebelum Didi meneruskan video kita pada kali ini, Didi nak jemput kawan-kawan untuk subscribe channel Cikgu Zana. Kawan-kawan boleh tekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah tu, dan kita sama-sama dapat beri motivasi kepada Cikgu Zana. Bila kita subscribe channel Cikgu Zana, nanti dapatlah Cikgu Zana menghasilkan lebih banyak video-video pendidikan untuk kegunaan kita bersama. Seronok kan? Bila ada orang sediakan video untuk kita belajar. Baiklah kawan-kawan, seterusnya kita lihat pada kemahiran. Kemahiran yang kita akan pelajari menerusi video ini. Kita akan lihat tentang bagaimana kita akan dapat menyenaraikan jenis-jenis ikatan dan juga simpulan berdasarkan gadget yang dihasilkan. Jadi kita akan belajar lagi tentang ikatan, dan ini adalah siri 6 ya kawan-kawan. Kita teruskan. Dan mengapa kita perlu belajar tentang ikatan ni? Didi pun dah terangkan pada video sebelum ni, tapi Didi nak ingatkan sekali lagi bahawa pelbagai jenis ikatan digunakan dalam pelbagai aktiviti seperti perkemahan, jungle trekking, survival camp dan lain-lain juga. Dalam perkemahan, ikatan dan simpulan memainkan peranan yang sangat penting untuk kelancaran pelbagai aktiviti dalam perkemahan dan juga aktiviti menyelamat sekiranya ada sesuatu bencana ataupun kemalangan yang terjadi. Jadi ikatan ini sangatlah penting untuk dipelajari. Baiklah kawan-kawan, kita teruskan lagi ya. Untuk siri ini kita akan belajar tentang ikatan silang gunting. Ikatan ini tak jauh bezanya dengan ikatan-ikatan yang kita pelajari pada sebelum ni, tetapi ia mempunyai fungsinya yang tertentu. Baiklah kawan-kawan, jom kita lihat apakah fungsi ikatan silang gunting ini. Kita lihat tentang fungsinya ataupun kegunaannya. Adalah untuk mengikat atau menyambung 2 atau 3 batang kayu bagi membuat tripod, menara dan juga gadget. Apakah tripod, menara dan gadget tu? Jom kita lihat pada gambar yang seterusnya. Inilah dia kawan-kawan. Menara dan juga gadget yang dihasilkan. Ni menara. Kalau kita lihat pada gambar, dua-dua ni adalah menara tinjau yang digunakan untuk membuat tinjauan pada sekeliling kawasan perkemahan. Tentang tripod itu kadang-kadang kita nak letak pinggan, mangkuk semasa perkemahan. Dan gadget-gadget tu adalah termasuk macam rak kasut, ampaian dan sebagainya lah. Banyak lagi. Baiklah kawan-kawan, kita teruskan. Jom kita lihat bagaimana cara untuk menghasilkan ikatan silang gunting ini.
Kalau kawan-kawan dapat lihat pada gambar jahit ni, yang pertama sekali kita perlu membuat ikatan simpul manuk pada kayu yang pertama. Jadi ikatan kita dimulakan dengan ikatan simpul manuk. Kemudian kita letakkan lagi sebatang kayu di sebelahnya dan kita belitkan kedua-dua kayu sehingga ketat, ataupun ikatan kita menjadi kukuh, rapat kedua-duanya. Baik, seterusnya pada langkah yang ketiga, kita belitkan pula di celah-celah kedua-dua batang kayu beberapa kali. Selepas kita lilit di sekelilingnya, kita masukkan tali pada bahagian tengah, iaitu di antara kedua-dua batang kayu, dan kita belit beberapa kali. Kalau kawan-kawan dapat lihat di sini, kita masukkan beberapa kali sehingga ikatan dia kukuh. Dan akhir sekali kita matikan ikatan dengan ikatan simpul manuk. Sama juga dengan ikatan sebelum ini, di mana kita menggunakan ataupun memulakan ikatan dengan ikatan simpul manuk dan diakhiri juga dengan ikatan simpul manuk supaya ikatan kita tidak terurai. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita lihat pada gambar rajah ini. Kita memerlukan dua batang pensel. Dua batang pensel, di mana pada pensel yang pertama kita ikat dahulu dengan ikatan simpul manuk. Kemudian kita teruskan lagi. Selepas tu kita rapatkan pensel tadi diletak bersebelahan seperti di dalam gambar ini. Dan bawa tali ke belakang pensel. Dan di sini mulalah aktiviti kita membelit, membuat lilitan pada kedua-dua batang pensel itu beberapa kali. Kawan-kawan boleh lihat di sini, di mana sudah diikat lebih 3 kali. Diikat dengan kuat supaya ikatannya kemas. Dan tidak terlucut. Itu yang sangat penting, sebab memerlukan ketelitian kita semasa kita mengikat. Ikatan kita mesti kukuh ya kawan-kawan. Baiklah, untuk langkah yang seterusnya kita perlu memasukkan hujung tali di celah-celah pensel. Masukkan seperti di dalam gambar. Kemudian kita akan masukkan pada bahagian atas. Maksudnya tali tadi dimasuk daripada bahagian bawah dan ditarik, dikeluarkan pada bahagian atas dan diulang beberapa kali. 2-3 kali kita ulang. Masukkan di celah-celah antara dua pensel ini. Dan akhir sekali, setelah beberapa kali kita masukkan, mungkin kawan-kawan boleh masukkan 2 atau 3 kali di celahnya dan dimatikan ikatan dengan menggunakan ikatan simpul manuk pada salah satu pensel. Kawan-kawan boleh lihat dalam gambar ni ya. Baiklah, kita teruskan. Di sini kita nak lihat video bagaimana ikatan ini dihasilkan. Kawan-kawan boleh lihat. Dan kita ikat dulu pada salah satu pensel. Kemudian kita rapatkan pensel kedua-dua batang ni dan dibelit beberapa kali. Kawan-kawan boleh lihat di sini bagaimana pensel dibelit beberapa kali dengan menggunakan tali seperti di dalam gambar. Kalau dalam video ni, kalau kawan-kawan perasan, kita perasan bahawa tali yang digunakan adalah tali kasut. Kita guna tali yang berada di sekeliling kita saja. Dan ikatan kita mestilah kemas. Bila dah siap, kita masukkan di celah-celah pensel. Kita tarik ke atas dan kita masukkan lagi supaya ikatan ni menjadi lebih kemas. Kita boleh lihat di situ. Kawan-kawan boleh lihat, kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi di situ. Kalau ikut kesesuaian ya kawan-kawan, kita boleh masuk beberapa kali melihat pada kukuhnya ikatan
kita itu. Dan kalau ada ikatan yang kurang kemas, kita boleh betulkan. Dan kita lihat di sini bagaimana kita hendak mematikan ikatan. Sama juga kita mematikan ikatan dengan menggunakan simpul manuk. Kawan-kawan boleh lihat sini bagaimana simpul manuk dilakukan pada awal dan juga pada akhir ikatan. Biasalah ikatan simpul manuk ni. Ikatan simpul manuk ni sangat penting untuk kita kukuhkan ikatan supaya tidak terurai. Okey, ikatan simpul manuk. Kita menggunakan ikatan simpul manuk untuk yang mula dan juga yang terakhir. Maksudnya kita mulakan ikatan dengan simpul manuk, kita buat ikatan silang gunting, dan akhir sekali kita ulangi ikatan simpul manuk sekali lagi untuk matikan ikatan supaya tidak terurai. Baiklah kawan-kawan, nampaknya hanya setakat ini sahaja dahulu video tentang ikatan silang gunting ini. Kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Zana DIY by Zana Haziq dengan menekan tombol subscribe di bawah video ini. Baik, kita jumpa lagi kawan-kawan ya. Sekian, terima kasih. Bye bye. Jumpa lagi.